Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas sains tahun 4 bersama Teacher Nina. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran proses sains. Dah bersedia? Ayo kita mula. Baiklah, di tahun 3, tahun lepas, kita telah pun belajar 6 kemahiran proses sains. Ingatkah kamu tentang 6 kemahiran proses sains ini? Ya, yang pertama ialah memerhati. Ingat lagi kan, kita dah belajar bagaimana kita menggunakan 5 deria untuk mengumpul maklumat. Yang kedua, kita telah pun belajar mengelas, di mana kita kumpulkan objek mengikut persamaan dan juga perbezaan. Seterusnya, kita juga telah belajar cara mengukur dan menggunakan nombor. Ingat tak kita ada gunakan unit dan juga alat piawai untuk mengukur luas. Kita ukur juga isi padu dan juga jisim. Kita telah pun belajarkan tahun lepas. Seterusnya ialah membuat inference. Apa tu inference? Ialah memberikan sebab berdasarkan pengetahuan saintifik. Maksudnya, melalui pemerhatian terhadap suatu fenomena, kita boleh berikan sebab kenapa ia berlaku. Contohnya, kita nampak sebatang pokok atau satu tumbuhan, dia layu. Jadi, kita boleh berikan sebab kenapa agaknya pokok tu layu. Jadi, inference-nya ialah pokok tersebut layu kerana tidak disiram. Okey? Itu adalah membuat inference. Seterusnya adalah meramal. Meramal ni beza dengan inference ialah meramal adalah kita berikan teka. Kita teka secara saintifik. Maksudnya benda atau perkara tersebut belum lagi berlaku, tapi kita boleh meramalkan apa yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan saintifik, bukannya sekadar ramalan yang tidak ada kaitan. Okey? Dan seterusnya kita juga telah belajar berkomunikasi. Pentingnya kemahiran komunikasi dalam proses sains. Okey? Maksudnya bagaimana kita membentang maklumat melalui kaedah yang paling sesuai. Ini sangat penting. Kemahiran ini sangat penting bagi kita semua, kerana apabila kita ada satu maklumat yang sangat penting berdasarkan pemerhatian, kita dah buat pengelasan, kita dah gunakan semua proses sains kita dengan betul dan kita dapat satu maklumat yang penting, kita perlu mempersembahkannya dengan cara yang tepat supaya sasaran kita faham dan dapat menggunakan maklumat itu demi kebaikan. Okey? Baiklah. Untuk tahun ini, tahun 4, kita akan tambah 6 lagi kemahiran proses sains. Ya, 6 lagi. Kita dah belajar 6, kita akan tambah 6 lagi. Apakah ia? Menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. Wah, banyaknya. Okey, jangan risau. Sebenarnya, semua kemahiran proses sains yang tambahan 6 lagi tu mudah saja. Ia selalu berlaku di sekeliling kita. Okay? Jadi hari ini kita teliti satu persatu. Kita akan tengok yang pertama dahulu. Jangan risau ya. Kita fokus kepada menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay, apa maksudnya menggunakan perhubungan ruang dan masa? Okay, boleh ingat akronim ni iaitu UPM. Okay? U, perubahan, ubah. Apakah perubahan yang kita nampak pada satu P, parameter? M, mengikut urutan masa. Maksudnya begini. Apabila masa bertambah, kita nampak semakin lama, apa jadi kat satu objek atau situasi tu yang kita boleh nampak perubahannya. Untuk lebih faham, teacher tunjukkan di sini gambar atau video ice cream cone yang sedang cair. So kita sebenarnya bila tengok ni, perhatikan, kita boleh terus kaitkan hubungan ruang dengan masanya, iaitu kita tengok ayat ni, apabila masa bertambah, saiz ice cream
semakin mengecil. Ini maksudnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey. Ingat tak UPM tadi? Inilah dia. Teacher terbalikkan saja. M ialah masa. Apabila masa bertambah, P ialah parameter. Okey, parameter ialah apakah perubahan yang kita boleh nampak berubah pada objek atau situasi yang sedang diperkatakan. Dan U, apakah perubahan tersebut? Dia semakin mengecil ke, semakin bertambah, semakin berkurang. Okey, itu maksudnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, jadi kalau kita tengok situasi ini, aiskrim yang mencair, jadi semakin lama, okey, bahasa mudahnya lah, semakin lama ataupun kita nak gunakan ayat yang lebih proper, lebih bertepatan, apabila masa bertambah, parameternya ialah saiz aiskrim semakin mengecil. Okay, kita tak boleh sebut tanpa parameter. Contohnya, apabila masa bertambah, aiskrim semakin mengecil. Itu betul, tapi untuk mengaitkan secara tepat ruang dengan masa, kita mesti sebut parameternya, iaitu saiz. Okay, saiz. Contohlah, kalau kamu hanya sebut apabila masa bertambah, aiskrim semakin mengecil. Mungkin boleh juga guna kalau kita gunakan parameter yang tidak berubah. Contohnya warna. Adakah apabila masa bertambah warna aiskrim semakin pudar? Itu adalah perhubungan ruang dan masa yang tidak betul sebab ia tidak berlaku sedemikian. Okey? Jadi sebenarnya selain daripada parameter saiz aiskrim, ada juga lagi parameter lain yang kita boleh nampak perubahannya. Ada dekat aiskrim ni. Cuba tengok betul-betul. Selain daripada saiz, apa lagi yang berubah apabila aiskrim ni semakin cair? Apa lagi yang berubah? Okay, teacher bagi masa sikit untuk kamu fikir. Okey, mungkin ada yang sebut bentuk aiskrim. Okey, bentuknya mula-mula lain, kemudian dia berubah. So, kamu boleh juga sebut apabila masa bertambah, bentuk aiskrim berubah rupa. Itu pun boleh juga. Ataupun satu lagi, mungkin kita boleh sebut cone. That waffle cone. Apakah perubahan dia apabila masa bertambah? Semakin lama, apa jadi dekat cone tu? Betul, apabila masa bertambah, kon aiskrim tersebut akan menjadi semakin lembik atau tekstur. Okey, parameternya ialah tekstur. Okey, tekstur kon akan menjadi semakin lembik. Itu ialah perhubungan ruang dan masa. Okey, demikianlah tadi penerangan teacher mengenai kemahiran proses sains yang baru kita belajar hari ini, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Teacher harap kamu jelas tentang kemahiran proses sains tersebut. Kalau tak faham, tak apa, kita review, kita tengok semula dan mungkin teacher akan berikan contoh-contoh lain. Baik, ini adalah tugasan untuk kamu. Okey, sedia tugasan. Pertama, teacher mahu kamu tulis nota kamu sendiri dalam jurnal sains masing-masing. Nota ni mestilah merangkumi 6 kemahiran proses sains yang telah kamu belajar semasa tahun 3. Kena ingat balik 6 yang asas tu yang sangat penting, dan juga tambahan 6 lagi. Apakah 6 lagi itu selain daripada menggunakan perhubungan ruang dan masa? Ingat tak? Kalau tak ingat, tengok balik video ni ya. Seterusnya, yang kedua, teacher mahu kamu perhatikan kejadian atau fenomena di sekeliling kamu. Okey? Tengok di sekeliling kamu sebenarnya ada kejadian atau situasi yang kamu boleh gunakan pengetahuan atau kemahiran menghubungkan ruang dan masa. Okey, jadi tuliskan pemerhatian kamu dan apakah perhubungan ruang dan masa. Maksudnya gunakan UPM, MPU tadi tu. Apakah perubahan parameter berdasarkan masa. Jadi kamu kena mulakan dengan ayat apabila masa bertambah ...
Itulah tugasan kamu. Okey, nampak tak? Okey, mungkin ada yang agak blur bila fikirkan aiskrim. Dia nampak macam aiskrim. Dia apa contoh lagi? Banyak sebenarnya. Okey, contohnya kita boleh sebut tentang ais, cube ais. Okey, lebih kurang samalah dengan aiskrim tadi. Apabila masa bertambah, saiz cube ais semakin kecil pun boleh. Ataupun jika kamu bantu ibu atau kamu sendiri pandai buat roti di rumah. Bila nak buat roti, kita akan menggunakan dough kan. Jadi apabila masa bertambah, saiz dough semakin membesar. Ya, betul. Itu adalah antara contoh-contohnya. Jadi, teacher harap relax dulu. Mungkin sekarang masih terikat dengan contoh-contoh yang diberikan. Relax, cuba perhatikan lepas ni, open your eyes, buka mata, buka telinga, buka hidung. Okay, gunakan diri kamu, perhatikan sekeliling. Ada lagi sebenarnya situasi atau fenomena yang sentiasa berlaku di sekeliling kita yang kita boleh hubungkan ruang dan masa. Jadi ini adalah cadangan teacher, garis masa untuk kamu siapkan tugasan ini. Okay? Apabila kita ada satu tugasan yang perlu diselesaikan, mungkin kita boleh aplikasikan garis masa supaya kerja kita tersusun. Yang pertama, langkah pertama, kamu perlu betul-betul fahamkan semula tajuk ni. Kalau tak faham, ulang balik video ni. Okay? Ataupun cari lagi bahan-bahan lain yang boleh menambah pemahaman kamu. Seterusnya, terus buat tugasan. Jangan berlengah-lengah sebab kamu masih lagi fresh. Ingatan kamu, pengetahuan kamu, kalau biar nantilah buat, nanti lepas tu lupa, lepas tu nanti tak buat. So, kalau boleh terus buat dan hantarkan tugasan melalui Google Classroom. Ya, semua murid teacher adalah hebat. Kamu memang sangat hebat. Jadi, kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum.